Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan panas yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Dalam kenyataan dikeluarkan iaitu kahwin paksa, yang mana beliau mengatakan kahwin paksa dalam kerajaan perpaduan tidak akan berjaya. Dan saya lihat kenyataan beliau juga mengatakan bahawa kerajaan perpaduan sekarang ini tidak akan dapat bertahan lama berikutan ketegangan yang berterusan antara UMNO dan DAP. Dan di sini juga beliau mengatakan bahawa keretakan dalam gabungan itu sudah boleh dilihat menerusi pebalahan dan tikam lidah antara pemimpin dalam kedua-dua parti. Apa yang saya lihat apabila beliau menyebut ada ketegangan di antara UMNO dan DAP. Sekarang ini yang nak membentuk kerajaan adalah ahli parlimen. Daripada 222 ahli parlimen itu, maka kalau ada sebahagian parti yang berjaya mendapat majoriti 112 kerusi, itu adalah majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Maka kita tahu hari ini gabungan antara PHS, UMNO, GPS, GRS, Warisan dan parti-parti kecil yang lain, maka dapat majoriti mudah dan juga 2/3 majoriti untuk bentuk kerajaan hari ini. So, isu nak cerita tentang ketegangan di antara UMNO dan DAP ini, saya lihat pemimpin UMNO dan DAP yang menjadi ahli parlimen yang berada dalam kerajaan hari ini, mereka tidak berbalah. Siapa dia yang berbalah ini? Yang berbalah ini adalah MKT UMNO yang tidak boleh mendengar teguran yang adalah teguran betul yang dilihat oleh rakyat. Apa yang ditegur oleh Lim Kit Siang? Apa yang ditegur oleh Profesor Ajis Bari berkenaan dengan isu ini? Adalah hal yang sepatutnya UMNO, pemimpin UMNO, terutamanya MKT UMNO ni yang kalah bertanding lah masuk pilihan raya, maka ambillah iktibar daripada apa yang pihak seperti DAP ini ulas. Bukan merasakan bahawa diri kita hebat. Inilah sikapnya dan angkuhnya kepimpinan UMNO itu yang menyebabkan UMNO itu ditolak. UMNO patut sadar bahawa sekarang ini parti UMNO bukan seperti UMNO yang 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Jadi hari ini apabila mengeluarkan kenyataan seperti ini pada saya, bekas Perdana Menteri harus sadar kestabilan politik melibatkan ekonomi. Beliau sendiri berada dalam kerajaan, beliau sendiri menjadi ahli parlimen untuk membentuk kerajaan yang ada hari ini. Apabila beliau sendiri cuba untuk mengeluarkan kenyataan seperti ini, seolah-olah ingin kerajaan ini runtuh. Jadi kenapa sebagai ahli parlimen, sebagai bekas Perdana Menteri, tidak begitu cekap ataupun tidak sempurna untuk beliau nak keluarkan kenyataan? Inilah sikap mereka ini. Jadi hari ini nak bercerita tentang kerajaan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Kerajaan ini terbentuk bukan hasil daripada UMNO Barisan Nasional pergi melutut dekat PH untuk nak jadi kerajaan. Bukan. Ataupun bukan PH nak pergi berlutut dekat UMNO nak minta belas kasihan. Itu pun bukan. Ataupun dengan siapa-siapa parti pun. Dia terbentuk hasil daripada apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Begitu juga daripada pihak pembangkang yang ada hari ini pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Keputusan tidak dapat. Jadi keputusan tidak dapat menyebabkan keputusan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong untuk UMNO berada dalam kerajaan yang ada hari ini supaya cukup majoriti mereka dan membentuk kerajaan. Jadi isunya sekarang ini, jika keluar kenyataan seperti ini, maka kita lihat seolah-olah kerajaan Yang di-Pertuan Agong, kamu orang cuba nak suruh bergolak, kamu orang cuba nak melihat ketegangannya, menambahkan lagi luka yang ada, supaya cepat berpecah. Jika kerajaan yang ada hari ini terpecah pun, kita rakyat biasa ini tetap rakyat biasa. Cuma yang masalahnya adalah melibatkan kita rakyat ini apabila kerajaan tidak stabil, ekonomi tidak stabil, kita rakyat ini akan susah. Yang kita terima hari ini, inflasi berlaku, adalah disebabkan apabila berlakunya pertukaran kerajaan di sekerat jalan, yaitu dilakukan apabila Tun meletak jawatan dan akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin
masuk ikut pintu belakang, menyelit dengan PAS, membentuk kerajaan, konon-kononnya kerajaan Melayu Islam. Siapa yang susah? Majority itu siapa yang susah? Kata kerajaan Melayu Islam. Yang susah ini bukan Melayu Islamnya saja, tetapi Bumi Putranya yang susah juga sekali. Karena yang susah, yang ramai rakyat biasa ini kita. Adalah kaum lain tapi tidak seteruk kita. Kalau kita tengok COVID melanda, apabila berlakunya perubahan politik yang mendadak dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, siapa yang paling banyak meninggal? Bukankah orang Bumi Putra itu juga? Jadi perkara yang mereka sebut mainkan hari ini adalah untuk kegilaan politik diri sendiri. Hari ini, kalau kerajaan UMNO menarik sokongan daripada kerajaan, saya tak pastilah. Tetapi saya tidak naklah kalau perkara ini berlaku kerana kepentingan rakyat itu lebih penting daripada kita memikirkan soal lepas ini tarik sokongan, maka bolehlah kita duduk bersama. Saya tahu kalau tarik sokongan mungkin GPS akan ikut, JRS akan ikut. Tetapi yang ruginya bukan Datuk Seri Anwar Ibrahimnya ataupun PHS itu. PHS daripada dulu jadi pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada dulu jadi ketua pembangkang. Dah tak heran dah orang PHS ni dengan segenggam kuasa ini. Tetapi yang ruginya kita rakyat. So, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka ini, harapan mereka adalah kalaulah UMNO itu tarik sokongan, maka apa harapan Datuk Seri Ismail Sabri ini? Beliau nak jadi Perdana Menteri lagi. Ismail Sabri mengeluarkan kenyataan seperti ini kerana harapan beliau adalah supaya UMNO tarik sokongan. Dan akhirnya mereka boleh buat satu gabungan baru dengan Perikatan Nasional seperti mana yang lepas tu. Maka apabila mereka dapat bergabung, sudah tentu harapan beliau untuk menjadi Perdana Menteri kali kedua. Tidak-tidak pun timbalan Perdana Menteri. Kemungkinan itu yang beliau mau. Kenapa beliau boleh berfikir cara begini? Kerana dia tahu yang lepas apabila kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tumbang, UMNO tidak dapat meletakkan Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri kerana dikatakan ada kes mahkamah. Tetapi hari ini dalam kerajaan PHS boleh letak ketua parti mereka untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Kenapa ini boleh berlaku? Jadi di sini kita lihat bahawa strategi yang nak digunakan pakai adalah strategi yang sama lagi, iaitu jika tarik sokongan maka beliau boleh ke depan. Dan paling tidak pun mungkin jadi menteri. Jadi perkara ini yang dimainkan mereka sebagai politik dalaman. Mereka nak pergi ke kerajaan yang satu lagi tetap sama. UMNO tidak boleh nak berkekal lama dengan kerajaan Perikatan Nasional jika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Sama juga. Jadi apa tujuan mereka? Mereka hari ini yang sebahagian orang UMNO ni yang tak dapat jawatan duduk dalam kerajaan, maka mereka mencari jalan agar kerajaan yang mereka bentuk ini tumbang. Ini kan kerja gila ni. Ini kita cerita kepimpinan mereka lah. Tetapi kepimpinan bawah UMNO ni, yang MKT mereka ini, mereka bukan ada jawatan yang contohnya ahli parlimen contohnya. Bukan. MKT UMNO ni yang bercakap ni adalah mereka yang bertaraf DUN. Yang bertaraf kalah bertanding. Bukan ahli parlimen pun. Jadi kenapa pemimpin UMNO yang membentuk kerajaan hari ini perlu mendengar kenyataan mereka ini? Walaupun ini adalah MKT mereka. Mereka patut mengikut apa yang telah pun yang di Pertuan Agong putuskan. MKT UMNO cuba nak tumbang kerajaan yang ada hari ini. Bukankah ini telah pun dipersetujui dan telah pun dititahkan oleh yang di Pertuan Agong? Apakah kita nak mengatakan MKT UMNO ni menderhaka kepada titah yang Pertuan Agong? Jadi mereka ini bercakap, menjawab kenyataan apa yang diulas oleh Lim Kit Siang itu betul. Hari ini MKT UMNO, apa yang mereka mau? Tak habis-habis mempertahankan isu Najib nak keluarkan daripada penjara. Ini MKT UMNO ada berapa kerat? Rakyat Malaysia ni 30 lebih juta orang. Duit rakyat yang telah pun disonglap yang hilang hari ini, siapa nak ganti? MKT UMNO nak ganti.
Jadi saya lihat perkara ini, kita dalam PHS pun, kalau boleh, saya tidak nak kerajaan ini bergabung. Contoh macam kami di Sarawak, kami sudah berasa pusing. GPS sekarang ini dalam kerajaan. Kami pula di Sarawak PKR dianaktirikan. Tetapi apa yang kami boleh buat? Kami pertahankan kerajaan yang ada ini demi rakyat. Kalau saya nak menyerang GPS setiap hari, ya saya serang je. Buat kenyataan media saya. Apalagi dengan jawatan saya sebagai ketua penerangan. Tetapi kita lihat bahwa politik hari ini yang paling penting adalah mengukuhkan politik itu dan mendapat impak ekonominya, yaitu pelabur percaya dengan negara kita ini. Dan hasilnya adalah kepada rakyat, yaitu peluang pekerjaan, lonjakan nilai wang kita menurun dan menjadikan rakyat mudah. Bukan kita ni sibuk dengan gila kuasa 24 jam. So ini masalahnya MKT UMNO ni. Teguran-teguran yang dibuat itu teguran membina. Ambillah iktibar. Egois tu tolak tepi lah. Ahli politik dah lama tapi masih lagi pemikiran tak cerdik. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.